Zikir yang sebenarnya ialah ingat akan Allah, bukan sekadar lafaz di mulut atau lafaz di hati. Sebenar-benar zikir ialah sentiasa ingat, sentiasa bersama Allah, sentiasa merasa, sentiasa memandang Allah, walaupun ketika itu lidah tidak berlafaz dan hati pun tidak berlafaz. Inilah antara matlamat utama tarekat Ghazaliyah, dan aliran tasawuf yang lain pun macam itulah. Tu sebenar-benar zikir. Tapi kalau dapat rohani dia ingat, lepas tu di hati pun berlafaz, di mulut pun berlafaz, tiga sekaligus, lagilah cantik. Zikir ini biasanya orang tulis bermula dengan hari Jumaat. Sedangkan dalam Islam ni yang mulanya hari Ahad. Ahad tu pun maksud dia satu dah. Jumaat ni hari ke-6. Kenapa selalu orang tulis mula hari yang ke-6? Sebab nak memuliakan hari Jumaat tu sebagai penghulu segala hari. Jadi siapa-siapa yang nak amalkan zikir ni, nak mula hari apa pun boleh, bila-bila masa pun boleh, tak ada masalah. Sehari 1000. Kenapa dia katakan sehari 1000? Diamalkan 1000 kali sehari. Sebenarnya 1000 ni membawa maksud banyak. Kita tahu dia tu dia pandai buat 1000 satu benda. Nak menunjukkan banyak. Di kedai tu ada 1000 barang, nak menunjukkan banyak. Tapi siapa nak ikut sukatan dia, yang betul-betul cukup 1000 tu lah. Nak buat lebih boleh, nak buat kurang pun boleh, tak ada masalah. Sebahagian orang kata banyak ni 1000. Sebenarnya tak banyak pun kan. Kita nak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 sekejap dia habis. Banyak ni, kalau rasa banyak buatlah satu. Dalam sehari tu satu je ya Allah. Rasa banyak sangat, tak ada masalah. Nak buat 300 pun boleh, nak buat 900 boleh, nak buat 5000 boleh. Suka hati, tak ada masalah. Cuma sukatan pelajaran dia galakkan buat 1000. Dapat istiqamah 1000 sehari itu cantiklah. Dia boleh diamal pada bila-bila masa, sama ada di lidah ke ataupun di hati ke, boleh. Kadang-kadang kita sibuk tak sempat, sambil-sambil kerja kita buat, sambil-sambil tulis surat, sambil-sambil jogging, boleh. Sebab memang diperintahkan supaya kita ni sentiasa zikir, ingat Allah, tak kira duduk ke, berbaring ke, berdiri ke. Memang dalam semua keadaan sepatutnya kena. Sebab tu ulama-ulama sufi ni, bila dia terlupakan Allah mula satu saat, dia istighfar cepat-cepat. Walaupun benda tu tak salah pun. Kita terlupa tu biasalah. Kita terlupa zikir. Dia satu saat pun dia astagfirullahalazim, minta ampun dah. Sebab macam Nabi Muhammad lah, dia tak ada dosa tapi dia minta ampun. Biasalah tu, nak memuliakan. Macamlah kita dengan Sultan. Kali pertama jumpa, kita tak pernah salah dosa apa dengan dia pun. Angkat semua, ampun tuanku, beri-beri buat ampun. Kita tak pernah salah pun, sebab nak memuliakan dia. Jadi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi ni, bila satu saat tu dia terlupa, dia pun astagfirullahalazim, minta ampun lah. Padahal benda tu bukan salah pun. Macam kita lebih banyak masa kita tak ingatkan Allah. Tapi kalau orang yang jalan tasawuf ni, satu hari nanti mungkin dia sampai bila dia peringkat ulama nanti, dia lebih banyak masa dia ingatkan Allah. Kita fikir dalam sehari, contohnya hari ni lah, berapa jam kita ingatkan Allah? Rasa mungkin sejam pun tak sampai, sebab kita banyak ingat benda lain. Tu yang kata tadi, nak bawa zikir ni sentiasa. Sebahagian orang dia amal zikir Allah, 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 Allah. Kita ceritalah dulu, dia sentiasa hati dia jalan Allah, Allah, lafaz sebagai latihan dia. Sentiasa Allah, Allah, Allah. Tak kira tengah mandi ke, tengah buang air ke, dia bukan berdosa, memang bagus pun. Tengah semayang kah, tengah bekerja kah, tengah kerja pencuri kah, tengah perang kah, tengah apa pun Allah, Allah, Allah tu berjalan. Sampailah dia lena malam sekali. Lepas tu bangun pagi, sebelum mata dia terbuka, hati dia dah sedap dah, terus jalan Allah, 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 Allah. 24 jam tu boleh kata sentiasa berjalan. Punya nak jaga tu, peringkat itu. Jadi boleh amal di lidah ataupun di hati. Rasa tak sempat, rasa sibuk, di hati pun dah cukup. Jadi mudah. Kalau dapat, sebaiknya dia amal 1000 sekaligus, dalam keadaan suci daripada hadas, bersih diri dan pakaian. Pakai pula yang cantik-cantik, duduk pula dekat tempat yang tak mengganggu penglihatan kita, di mihrab ke,
Ataupun kita di tempat yang gelap sikit ke, ataupun nak pakai selendang tutup kepala kita supaya tak nampak kiri kanan ke, boleh. Kemudian dalam keadaan mencontohi pakaian Nabi SAW, berwangi-wangian, bersugi mulut kita, tenang fikiran kita, rambut dan janggut pun bersikat rapi. Lepas tu kita pun zikir 1000 sekaligus. Maksud dia daripada 1 sampai 1000 selesai. Yang tu lah lagi cantik. Tapi memandangkan kita sekarang ni sibuk nak cari ruang yang macam tu, bila kita nak dapat? Dengan kerja kita, dengan urusan kita, dengan dakwah kita tak sempat. Jadi sambil tolong angkat orang, angkat barang-barang banjir tu, dah jalan lah. Tak boleh di mulut, di hati jalan. Macam tu. Secara ringkasnya, mengamalkan zikir harian ni, dia ada beberapa peringkat ataupun beberapa makam. Iaitu peringkat dapat tahu amalan. Dia tahu, oh rupanya hari Sabtu zikir dia la ilaha illallah. Dia dapat tahu. Atas sikit, dia tahu maksud la ilaha illallah ni, maksudnya tidak ada ilah selain Allah. Peringkat atas lagi, dia faham pula lagi apa dia maksud la ilaha illallah tu. Peringkat faham lebih daripada peringkat tahu lagi. Atas lagi, bila dia berzikir tu, peringkat menghayati. Dan atas lagi, dia peringkat mukasyafah, dia peringkat mengalami melalui sendiri. Kita dapat peringkat yang tahu maksud pun jadilah. Dapat peringkat faham lah tu lagi cantik. Itu pun dah cantik dah. Okay. Untuk memudahkan perjalanannya, bimbingan daripada mu'alim tarikat ini sangat diperlukan. Bahkan nak tanya mana-mana guru pun boleh. Sebab zikir dia ni zikir yang mudah-mudah dan diamalkan oleh semua orang pun. Biasanya mana-mana ulama pun dia tahu. Sebab ni bukan zikir yang dicipta-cipta, memang ada dalam agama Islam. Zikir yang biasa-biasa pun. Ya Allah, la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum. Ini semua yang ada dalam Islam. Boleh tanya siapa-siapa. Menurut Syekh Muhammad As-Suhaimi, dia pernah bertarikat Ghazaliyah. Dan sebahagian orang kata sampai ke mati dia pun dia amalkan lagi tarikat Ghazaliyah. Cuma selepas itu dia mengasaskan tarikat Muhammadiyah. Di tarikat Ghazaliyah ini, dia mudah, sangat mudah, dia ni ringan, lebih selamat, sebaik-baik dan seafdal-afdal tarikat. Di antara kata dia dalam kitabnya, aku berniat untuk mengamalkan sendiri dan untuk saudara-saudara aku tarikat Al-Ghazaliyah yang indah ini, kerana ia merupakan sebaik-baik tarikat dan seafdal-afdalnya. Ini kata Syekh Muhammad As-Suhaimi. Syekh Muhammad As-Suhaimi ni dia belajar di Mekah sana ni, bersama dengan ulama-ulama Nusantara yang lain, yang famous, yang terkenal. Jadi ulama-ulama Nusantara yang lain ni banyak ambil tarikat, macam-macam tarikat. Kadang-kadang seorang tu sampai 5 tarikat. Tapi Syekh Muhammad As-Suhaimi, dia tarikat Ghazaliyah. Dan ikut pandangan dia, inilah sebaik-baik tarikat dan seafdal-afdalnya, ikut pandangan dia. Okay, amalan zikir harian ni mestikah? Dia bukan mesti, bukan wajib. Dia amalan pilihan. Siapa yang mahu boleh buat, siapa tak mahu tak perlu buat. Tak ada masalah, tak ada gesaan-gesaan. Kenapa dia disusun macam tu? Hari Isnin sekian-sekian, hari Jumaat sekian-sekian, hari Rabu sekian-sekian. Dia disusun sedemikian antara lain maksud dia nak dapatkan keseragaman amal dan pertautan hati sesama pengamal. Sebab seragam tu. Kepada ikhwan ataupun ahli tarikat Ghazaliyah, kepada orang yang memang ambil tarikat ini, amalan zikir harian ni perlulah diusahakan. Kena buatlah. Tapi bukan wajib. Dia tak wajib. Lebih ditekankan lagi kepada para penerus ataupun pewaris tarikat ini. Orang yang layak nak ijazahkan tu nanti, tidak kira apa kedudukan dia, sama ada dia ni syekh kah, mursyid kah, khalifah kah ataupun mu'alim dalam tarikat Ghazaliyah ni. Siapa yang ikhwan, yang memang nak jadi penerus ni, dia kena buatlah. Tapi bukan wajib pun, tapi kena buatlah. Amalan zikir harian ni dia tak ganggu apa-apa amalan kita yang lain. Sebab dia ni mudah, ringan. Saya dah ambil tarikat Syazaliyah dah, amalan saya banyak dah. Tak apa, sikit je amalan Ghazaliyah ni, tak ada masalah. Kalau saya Naqsyabandiyah, saya ada sekian-sekian amalan. Nak amal boleh tak ni zikir harian Imam Ghazali ni? Boleh. Sebab dia mudah dan tak banyak.
Amalan-amalan dalam tarekat Ghazaliyah ni, termasuklah zikir harian adalah yang maktur. Maksud dia jelas. Yang jelas-jelas ada dalam agama Islam, bukan rekaan. Dia bukan ayat panglima ke, ayat pendekar ke, ayat maha guru ke, ayat apa-apa yang baru-baru datang ni lah, yang kita tak tahu dari mana sandaran ni, tak ada. Ni semua ni ada. Maka tidak ada sebarang kerisauan, tidak ada keraguan padanya. Ni saya amal ni nanti sekali datang jin apa ni, main ni. Tak ada. Sebab ini memang yang Nabi Muhammad pun buat amalan ni. Tak ada yang meragukan. Bila dah stabil dah zikir harian, memang sesuai lah dibuat pula wirid harian. Sampailah kita pelajaran untuk malam ini.